Assalamualaikum dan bertemu kembali dengan Nuru TV. Attack on Titan Season 4 Part 2 episod 11, episod yang bertajuk Retrospektif. Alright gang, jom layan dengan Pak Cik Botak. Let's get it. Rambling, it's coming, rambling. 目に物見せてやる。 Episod ni bermula dengan Des tenggelam di dalam air selepas ditembak oleh Connie Springer. Connie melihat Armin yang cedera teruk bersama tangisan di mata dan mayat Samuel yang juga ditembak oleh Connie terdampar di bawah Connie. Annie dan Rainer masih terus berlawan dengan Jaegerist. Di dalam bangunan, Hanji terperanjat apabila Azumabitos memberitahu mereka memerlukan minimum setengah hari untuk siapkan bot terbang. Magas berpendapat mereka tak mampu berlawan selama itu disebabkan kuasa female Titan dan armor Titan hanya bertahan beberapa jam. Hanji rasa sekiranya mereka lewat setengah hari, Wall Titans mungkin dah berjalan sejauh 600 km dan Rambling mampu menghancurkan satu benua hanya dalam 4 hari. Pada ketika itu, Libero mesti dah musnah. Jangan risaukan dengan pelarian yang pernah bergembira dengan ahli survey corps. Kiyomi kemudian bagi tahu mereka mampu siapkan bot terbang dengan lebih cepat jika mereka pergi ke bandar Odiha di Marley. Mereka juga yakin mereka boleh sampai ke situ sebelum Rambling. Magas bersetuju dan Hanji bersama Jan berpecah untuk menyampaikan pesanan mengenai pertukaran plan. Annie diberitahu oleh Mikasa untuk melindungi Azumabitos pergi ke kapal. Flong arahkan Jaegerist untuk menembak Azumabitos tapi mereka dibunuh oleh Hanji dan Mikasa. Flong akhirnya sedar mengenai pertukaran plan, jadi dia minta semua Jaegerist kumpulkan Thunder Spears untuk musnahkan kapal. Dalam masa yang sama, Annie dan Rainer berhempas pulas melindungi Azumabitos daripada ditembak. Falco risau melihat keadaan Annie dan Rainer dan dia memberitahu Pieck dia juga mahu turut berlawan sebagai Jaw Titan. Pieck membantah kerana pertukaran pertama Falco takkan berlaku dengan baik. Jadi Pieck yang akan berlawan selepas dia menghantar Falco, Gaby, Levi, Yelena dan Anya Capone pergi ke kapal. Walau bagaimanapun Falco tak hiraukan nasihat Pieck dan dia lari dari situ. Connie menolong Armin yang cedera parah dan menyerahkan kepada Magas untuk naik ke kapal. Connie kemudian turut menyertai pertempuran untuk memberi masa kepada persiapan kapal. Pieck tiba di situ melalui air bersama Levi, Gaby, Yelena dan Anya Capone. Hanji dapat kesan kereta api yang membawa lebih ramai Jaegerist sudah tiba dan mereka perlu hentikan kereta api tersebut. Belum sempat buat apa-apa, kereta api tersebut meletup. Jan bagi tahu Falco untuk segera naik ke kapal sedangkan Falco sibuk melukakan tangan dia untuk bertukar menjadi Jaw Titan. Annie dan Rainer sudah tidak mampu bergerak dan melihat akibat serangan daripada Jaegerist. Kak Titan mula menyertai pertempuran dan Flong arahkan Jaegerist untuk membunuhnya. Semasa perlawanan, Falco muncul dan bertukar menjadi Jaw Titan. Magas tinggalkan kapal dan kini Gaby akan melindungi kapal tersebut. Falco menyerang Jaegerist dan Jaegerist mula hilang arah sekaligus memberi peluang kepada survey corps untuk mengatasi Jaegerist. Selepas melihat ahli Jaegerist banyak dibunuh, Flong terus mengalih pandangannya ke arah kapal. Flong berjaya menembak Thunder Spear tapi tembakan dia tersasar kerana Flong ditembak oleh Gaby. Flong kini tenggelam di dalam air dan kapal masih dalam keadaan yang baik. Setelah kapal bersedia untuk berlepas, Falco pula tiba-tiba bertindak menyerang Kak Titan. Pieck cuba menenangkan Falco tapi dia tetap digigit oleh Falco. Walau bagaimanapun, Falco berjaya dikeluarkan dengan bantuan Magas. Falco yang tidak menyedarkan diri tetap dipuji oleh Magas. Magas membawa Falco ke kapal bersama Hanji yang menolong Pieck. Annie dipapah oleh Mikasa dan Rainer dibawa oleh Jan dan Connie. Beautiful moment. Selepas semua selamat menaiki kapal, Magas arahkan mereka untuk berlepas dahulu meninggalkan dia di situ. Kapal akhirnya berlepas dan Jaegerist cuba menembak Magas tapi mereka dihalang oleh Kish.
Syadis, iaitu orang yang meletupkan kereta api tadi. Syadis bertanya kenapa Magas masih di situ dan Magas berkata dia mahu hancurkan kapal Marley yang ditangkap. Sebelum Yegeris gunakan kapal tersebut untuk mengejar Alliance, Syadis bersetuju untuk membantu. Mereka berdua bersiap sedia untuk meletupkan kapal di dalam sebuah bilik. Magas memberitahu Syadis untuk lari sementara masih sempat, tapi Syadis cakap dia dah lama cari tempat untuk dia mati. Syadis berkata dia menolong kerana dia terharu melihat Annie dan students dia yang lain membesar dengan matang sekarang. Magas kesal dengan dirinya yang melatih warriors untuk menceroboh wall. Dia sedar mereka akan lebih bahagia kalau hidup seperti orang biasa tanpa perlu mematuhi arahan daripada Magas. Walaupun Magas tak berbangga dengan dirinya, Syadis bangga dengan Magas dan dia yakin tentera Marley yang dilatih oleh Magas juga turut berbangga. Selepas mereka memperkenalkan diri masing-masing, letupan pun berlaku sambil dilihat oleh Alliance yang sudah berlepas. Kemudian di atas kapal, Hanji cuba menenangkan Annie yang sudah hilang semangat untuk berlawan. Setelah diberitahu bahawa mereka bergerak ke Odiha kerana mereka tak dapat selamatkan Liberio, Magas sedar Liberio dan Marley tak dapat diselamatkan, tapi dia tetap memberi laluan kepada mereka untuk selamatkan nyawa orang lain. Jadi mereka harus tetap berlawan. Annie berkata dia dah tak mampu berlawan dengan semua orang jika dia cuba membunuh Eren dan dia kalau boleh tak mau bunuh Eren. Habis episod ni. Tinggal satu saja lagi episod untuk season 4 part 2. Episod ni memang mantap dengan emotional element dan juga aksi yang padu. Seperti semasa Mikasa meletupkan Yegeris. Jaw Titan Falco memang lawa habis dan nampak seperti seekor burung. Bagaimana boleh nampak seperti seekor burung? Well, Falco pada mulanya mendapat kuasa Titan daripada Zeke, iaitu Beast Titan. Zeke ialah beruk dan Falco ialah burung campur Jaw Titan. Kematian Magas dan Syadis memang menyedihkan dan ditunjukkan dengan sempurna. Pengorbanan mereka berdua memang boleh dibanggakan. Last episode lagi 2 minggu. Jadi kalau anda ada idea yang menarik untuk aku bahaskan sesuatu video di minggu depan, boleh komen dekat bawah. Alright geng, sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi ahli Survey Corp. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro TV.